Okey, kemahiran pertama, gerak kaki. Okey, jadi yang pertama ni adalah gerak kaki bagi mendarat di atas kedua belah kaki. Okey, maksudnya dekat sini awak akan mendarat menggunakan kedua-dua belah kaki dengan serentak. Okey, awak boleh tengok video yang cikgu tayangkan ni. Awak boleh nampak kedua-dua kakinya bergerak dengan serentak. Kemudian bagi langkah yang pertama adalah pastikan bukaan kaki semasa mendarat seluas bahu untuk memberikan kestabilan. Kenapa? Kenapa kena buka seluas bahu? Macam cikgu pernah nyatakan dalam kelas sebelum ni, untuk kita mengekalkan keseimbangan badan seseorang. Okey, kemudian yang kedua adalah bengkokkan lutut untuk menyerap hentakan dan bebanan badan. Bengkokkan lutut ni sama macam awak bend lutut awak dan rendahkan badan awak. Sebab bila awak bengkokkan badan atau bend awak punya kaki, lutut, ia akan menyebabkan awak punya bebanan badan lebih terkawal. Okey, jadi yang kedua adalah teknik mendarat dengan dua belah kaki yang selamat. Pertama sekali adalah awak perlu kawal gerakan pinggul dan lutut awak semasa menerima bola. Okey, yang kedua, pastikan lutut dan jari kaki mengarah ke arah yang sama. Maksudnya dekat situ, bila awak nak ambil bola ke hadapan atau awak melompat ke hadapan, pastikan kaki awak tu menghala ke hadapan. Tidak perlu bergerak ke kiri atau ke kanan. Perlu mengikut ke arah bola yang rakan awak akan beri. Okey, dan yang ketiga yang paling penting, pastikan lutut dibengkokkan semasa mendarat. Kenapa lutut anda perlu dibengkokkan? Okey, sekarang cuba awak fikir. Kalau awak menerima bola dengan keadaan yang kaki awak tak dibengkokkan atau lurus, apa yang akan terjadi? Kemungkinan awak akan menerima bola dengan tidak stabil, betul tak? Jadi mungkin awak akan hilang keseimbangan. Jadi untuk pastikan awak dapat kekalkan keseimbangan, awak mestilah membengkokkan lutut apabila mendarat dengan menggunakan kedua-dua belah kaki. Sebaik sahaja awak menerima bola, awak akan mendarat menggunakan kedua-dua belah kaki, betul tak? Jadi dekat situ awak tidak boleh melaksanakan pergerakan seperti pergerakan berjalan sambil memegang bola. Bila awak dah dapat bola, awak perlu berada dalam kedudukan yang sama, iaitu tidak boleh bergerak ke hadapan dalam 3 ke 4 ke langkah. Sebaliknya awak perlu stay untuk membaling bola tersebut kepada rakan awak. Okey, seterusnya adalah kemahiran gerak kaki bagi mendarat sebelah kaki. Okey, kita tengok dulu macam mana dia mendarat. Okey, seperti yang awak lihat, pemain ini menerima bola dengan mendarat menggunakan kaki kiri terlebih dahulu. Dia guna sebelah kaki ke dua-dua belah kaki? Dia guna sebelah kaki kiri dahulu. Maksudnya dekat situ awak boleh nampak kaki kiri dia memijak lantai terlebih dahulu semasa menerima bola. Maksudnya dekat situ kaki kiri pemain tersebut dipacakkan atau kaki kiri pemain tersebut tidak boleh digerakkan. Jadi maksudnya dekat situ kaki kiri pemain tersebut tidak boleh digerakkan sedikit, walau sedikit pun, sebab bila digerakkan sahaja dia akan dikenakan penalti atau pengadil akan meniupkan whistle menandakan pemain tersebut melakukan kesalahan dan bola dipas kepada pihak lawan. Okey, boleh faham tak murid-murid? Jadi untuk teknik mendarat dengan sebelah kaki yang selamat, pertama adalah mendarat dengan kaki kanan jika pemain bergerak ke kanan, manakala jika pemain bergerak ke kiri, perlu mendarat menggunakan kaki kiri, bergantung kepada situasi seseorang pemain tu semasa dalam permainan. Kemudian berat badan ditumpukan kepada kaki yang mendarat. Maksudnya kaki yang pertama sekali awak menerima bola yang awak mendarat. Kemudian last sekali turunkan sebelah kaki lagi dengan segera untuk sokongan. Maksudnya kaki yang sebelah tu akan membantu awak mengekalkan keseimbangan apabila mendarat menggunakan sebelah kaki sahaja. Okey, boleh dapat ya? Okey, cikgu akan teruskan. Okey, seterusnya kita akan mengetahui tentang apakah yang dimaksudkan dengan pivot. Pivot ni adalah satu-satu pergerakan yang dilakukan oleh seorang pemain apabila menerima bola dan ingin berpusing. Okey, macam yang awak boleh lihat, pemain ini tengah laksanakan. Okey, dia mendarat menggunakan
dua belah kaki, kemudian salah satu kaki dipacakkan dan kaki kiri tersebut dipanggil sebagai pivot, gerakan pivot. Maksudnya gerakan pivot ni perlu apabila pemain ingin menerima bola, kemudian berpusing untuk melakukan hantaran mengikut situasi di mana rakan mereka berada. Kenapa gerakan pivot ni penting? Gerakan pivot ni penting untuk kita mencari ruang yang selamat dari mengelakkan pengadang yang berada berhampiran dengan kita. Kemudian kita juga melaksanakan pivot ni supaya kita boleh melihat di mana kedudukan rakan sepasukan kita untuk memudahkan kita memberi bola kepada mereka. Seterusnya adalah kemahiran menjaring. Kemahiran menjaring ni amat penting dalam sukan bola jaring sebab kemahiran menjaring ni akan menentukan sama ada sebuah pasukan tersebut boleh memenangi perlawanan dan kebanyakannya bergantung kepada posisi GA dan GS yang bertanggungjawab menjaringkan gol dalam satu masa perlawanan atau pertandingan. Jadi macam yang kita pernah belajar pada kelas yang lepas, mereka mempunyai kawasan tertentu dalam menjaringkan gol dan gol itu dikira iaitu kawasan apa? Kawasan D sahaja. Kemudian percubaan menjaringkan gol boleh dilakukan di mana-mana janji berada di dalam kawasan D. Yang video saya tunjukkan ini adalah cara untuk menjaringkan gol secara statik. Pertama sekali, pemain perlu berdiri seimbang dengan berat badannya di atas kedua belah kaki, sementara tangan yang membuat jaringan berada di hadapan sedikit. Seterusnya, tangan yang menjaring perlu diluruskan dan tapak tangan terhulur ke atas dengan jari dibuka dan bola mesti berada di atas jari, bukan di tapak tangan awak. Dekat situ boleh tengok tangan pemain dihulurkan lebih tinggi atau ke atas supaya boleh berada sama tinggi dengan paras kepala atau lebih. Seterusnya, pemain melihat ke arah bulatan jaringan. Kalau boleh lihat, pemain tersebut membengkokkan tangan, membengkokkan siku dan membawa bola ke paras muka. Seterusnya, masa yang sama, pemain tersebut membengkokkan lutut. Kemudian, luruskan lutut dan tolak bola ke arah jaringan semasa hendak membuat jaringan. Jadi, itu adalah jaringan yang dilakukan menggunakan kedua-dua belah tangan secara statik. Seterusnya adalah menjaring menggunakan gerak selangkah dari pelbagai arah. Macam yang pemain ni tunjukkan adalah membuat gerakan ke arah belakang. Awak boleh lihat kenapa kaki kiri beliau digantungkan. Ini kerana pada permulaan semasa first mendapat bola, kaki kiri diletakkan sebagai kaki yang mendarat terlebih dahulu. Jadi kaki yang mendarat tidak boleh bergerak, betul tak? Tetapi dalam situasi ni, kaki yang mendarat tu boleh digerakkan secara tergantung. Sekiranya bola masih berada di tangan pemain, kaki kiri tersebut tidak boleh diletakkan langsung di atas lantai. Jika kaki kiri tersebut menyentuh lantai walaupun sedikit, penalti akan diberikan dan bola akan berpihak kepada pihak lawan. Gerakan selangkah untuk menjaringkan gol boleh dilaksanakan mengikut kesesuaian seseorang pemain tu mendarat menggunakan kaki yang mana terlebih dahulu, sama ada ke sisi, ke hadapan atau ke belakang.